Hai, Assalamualaikum. So, selamat datang ke Santai Marmin. So, saya Nazira. Bersama saya CEO Encik Amin. Ya. So, okay. So, sekarang kita bersama kita di Santai Marmin. So, Encik Amin, Yes, kita Nazira. nak berbuat topik apa hari ni? Okey, Santai Marmin kan. Kalau siapa yang follow Marmin lah daripada 2017, kita memang ada slot Santai Marmin. Nama kita bagi tu Santai Marmin. Dan hari ni 2023 Nazira, saya bercadang nak mulakan semula Santai Marmin ni. Okey, Santai Marmin ni sebenarnya kita ilhamkan untuk jadikan macam sharing secara santai. Jadi tidak ada skrip. Sebab tu kita sekarang ni tak ada, Nazira pun tak ada skrip. Saya pun tak ada skrip kan. Kita akan cakap benda yang santai-santai tetapi berinformasi lah, bermaklumat. Jadi itulah tujuan saya sebenarnya. Kita dah mulakan dah pun Nazira pada tahun 2021, 2022 tak silap saya. 2020 ke 2021 Santai Marmin, banyak juga slot-slot yang kita sharekan dan boleh tahan ramai juga yang melihatnya. Dan anda boleh menonton dekat YouTube Marmin ataupun di channel-channel kita jugalah Nazira. So saya perkenalkan Nazira sebagai marketing Marmin di HQ. Dan ya Nazira nak tanya apa pasal saya nak tanya santai? Cik Amin sebagai seorang yang sangat terkenal lah, sangat macam berpengaruh, sangat berpengaruh. So macam mana Cik Amin boleh tercetusnya idea untuk buka Marmin? Ya, tentang farmasi lah. Maknanya hari ni kita nak introduce tentang Marmin tu sendirilah. Jadi Marmin dia relate dengan farmasi. Okay, first perniagaan kita adalah farmasi. Dan second perniagaan melibatkan Marmin adalah klinik. Klinik swasta. Di Kuantan, klinik lah ya untuk rawatan. So farmasi ni sebab saya sendiri adalah ahli farmasi. Ahli farmasi atau pegawai farmasi ataupun farmasis. Jadi saya memang passion dalam bidang kesihatan yang melibatkan farmasi. Jadi bila kita sebelum saya menceburi dalam bidang kedai farmasi ataupun premis farmasi, saya merupakan farmasis di hospital kerajaan. Cuma bila jadi farmasi, untuk kita komit sepenuhnya kepada perniagaan, dia perlukan komitmen yang tinggi Nazira. Jadi di situlah tercetusnya idea untuk macam kita nak own sendiri, kita nak manage sendiri dan kita nak macam satu kejayaan manis lah Marmin tu. Okay, so itulah kisah dia. Farmasi, klinik, dia dua tu je. Dua itu je kita benarkan penggunaan Marmin tu. Yang lain kita guna jenama lain lah kalau kita nak buat. Macam contohnya Sweets Corner, Amin Laundry. So yang tu tak melibatkan jenama Marmin. Okay, Nazira? Okay, Cik Amin. So start pada tahun berapa Marmin ni ditubuhkan? 2000. Okay, nama Marmin ni adalah jenama. Nazira, jenama. Jenama M-A-R-M-I-N. Okay, dia adalah jenama. Syarikat dia bukan Marmin. Syarikat adalah entiti perniagaan yang menguruskan jenama Marmin tu, iaitu Al-Amin Healthcare. Okey, macam ni kan, Marmin adalah jenama. So banyak syarikat-syarikat luar sana yang menggunakan jenama berbeza dengan syarikat. Okey, bermula pada 2017. So 2013 adalah tahun ke-7 lah. 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23. Okay, tahun ke-7 kita berada di pasaran lah. So masih kanak-kanak lagi lah Nazira. Jadi saya faham kadang-kadang jujurlah Nazira, staff-staff mengharapkan ataupun menganggap Marmin ni dah jenama besar. Jadi dia nak sama ratakan, nak compare Marmin dengan Shell. Syarikat terkenal Shell sebagai contoh atau Petronas, memang tak samalah. Sebab kita 7 tahun, 6 masuk 7, dia orang dah berpuluh-puluh tahun mungkin. Jadi tidak adil lah untuk sama ratakan umur syarikat tersebut dengan umur syarikat
yang menguruskan Marmin. Alright, Nazira. So nak tanya lah kan, 2017. apa cabaran-cabaran Encik Amin dalam menguruskan syarikat yang besar ni? Okey, dia sebenarnya saya pun tak sangka, Nazira, apa yang saya usahakan sampai tahap ini. Kita ada channel online, kita ada cawangan di beberapa tempat kan. Cuma dia bermula adalah saya masih lagi bekerja. Lepas tu saya buka kedai sebab saya minat berniaga. Jadi tiba-tiba bila kita buka farmasi ni, kita kena dengan farmasi tu. Makna kena dia macam alignment. Dia macam serasi lah. Dan boleh kata menguntungkan lah. Menguntungkan. Jadi sebab kalau tak ada keuntungan, susah. Kita nak beli ni wireless mic. Tak ada duit nak beli kalau tak ada keuntungan. Jadi nak hirekan Nazira. Mana boleh nak hirekan pekerja kalau kita tak ada gaji, kalau kita tidak ada income dan keuntungan. Jadi alhamdulillah perjalanan dipermudahkan, rezeki Allah lah juga. Perjalanan dipermudahkan dan cabaran semestinya memang tinggilah. Cabaran saya menguruskan satu kedai farmasi berbeza dengan sekarang 6 buah premis farmasi campur dengan klinik swasta 2 nak masuk 3. Berbeza. Jadi dulu pekerja kita 3 orang, 4 orang je depan mata kita. Tolong buat ni, tolong buat ni, tolong buat ni, settle. Sekarang ni mana boleh kita nak mengarahkan lebih kurang 60, 50 ke 60 ke 70. Dia kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, biasalah pekerja masuk dan keluar. Jadi lain, dan cabaran tu saya sendiri tak boleh nak sama ratakan cara saya menguruskan satu kedai dengan cara saya menguruskan lebih daripada 6 ataupun 8 premise outlet. Dia berbeza. Dan contohlah yang paling saya ingat adalah saya dianggap macam memilih kasih lah. Okay? Memilih kasih oleh ramai staff-staff bila kita ada sesi one on one kan. Encik Amin, kenapa Encik Amin bagi orang ni sekian-sekian-sekian? Kenapa tak bagi sekian-sekian-sekian? Bukan satu orang, boleh kata majority. Okay, dan saya nampak kat situ, saya perlu ubah cara saya. Saya tak boleh menampakkan yang saya terlalu bias contohnya dekat Nazira. Mentang-mentang Nazira selalu ada dalam video, Nazira favorite staff saya. Tidak macam tu. Okay, mungkin ada staff-staff saya yang menonton video ini. Tidak. Sebab dia berperan as a marketing. Semestinya dia akan bersama saya dalam marketing punya channel ataupun job. Tetapi ada orang yang bekerja belakang tabir sebagai admin atau kerani sebagai contoh. Dan mungkin saya akan rapat dengan dia apabila saya perlu berurusan tentang pengkeranian punya kerja. Ada masa saya akan rapat dengan kerja-kerja operation sebab saya perlu memastikan job-job operation berjalan dengan lancar. Dan ada masa dekat store. Nampak tak kat situ? So, tengok keadaan. Apa-apa pun saya perlu adil dengan semua orang. So, cabaran dia tu banyak. Staff wise lah yang saya belajar paling berharga lah pada saya. Ya. Okay, so soalan yang seterusnya. Ya. So, selama 7 tahun Encik Amin menguruskan syarikat ni kan. So, kalau memang Encik Amin seorang saja ke yang memang menguruskan semua ni? Okey, nama syarikat yang menguruskan Marmin adalah Al-Amin Healthcare lah. Al-Amin. Nama bernama saya juga, Nazira. Sebab tu saya kata, saya sangat bersyukur sebab dipermudahkan. Dan sejarah Al-Amin Healthcare ni pun diuruskan oleh saya. Isteri saya pun tak masuk campur. Hanya saya dan beberapa orang kaki tangan Marmin, kaki tangan syarikat yang memberi idea untuk penambahbaikan. Okey. Dan saya sendiri perlu belajarlah apa yang saya perlu adjust. Macam contoh hari ni lah kita start semula Santai Marmin ataupun online Marmin punya brand supaya berada dalam talian-talian online. Ada sebab dia. Kita nak buktikan after few years jenama kita akan jadi jenama kebanggaan rakyat Malaysia. Dan setaraf dengan Shell, setaraf dengan Petronas. Okey, dengan cara-cara yang insya-Allah
Allah akan beri ilham kepada saya untuk memberikan idea dan pelaksanaan. Dan saya tahu setiap pelaksanaan tu ada pelbagai cabaran. So menjawab pertanyaan Nazira buat masa ni ialah sendirilah. Saya ada juga rakan kongsi, tapi sekadar untuk dia memberi idea, tetapi keputusan yang final tetap daripada saya. Sebab syarikat Al-Amin, of course syarikat tu pemilikannya adalah saya, alhamdulillah, dan saya berkongsi juga dengan beberapa pekerja yang dah lama bekerja dengan Mamin, dengan rakan kongsi yang berminat melabur dan buka cawangan di setengah tempat, dan kita bagi share dekat dia. Okay, untuk make sure job tersebut ataupun bisnes tersebut profitable dan tidak merugikan. Tapi ini yang melibatkan Al-Amin lah. Kalau macam Klinik Marmin, saya kena mention juga, Klinik Marmin dimiliki dan diuruskan oleh rakan kongsi saya, Dr. Ahmad Hafiz. Okay, dan saya kena dapatkan approval dia jika melibatkan Klinik Marmin. So if Farmasi Marmin under Al-Amin Healthcare, alhamdulillah, yang tu saya boleh ada kepentingan terus terhadap tersebut. Tapi macam Marmin IMED, kita ada juga Nazira di Semenyih. Itu saya berkongsi lah dengan rakan kongsi saya dekat Semenyih. Jadi apa-apa keputusan saya perlu berbincang dengan dia lah. Dan insyaAllah kita akan ada lebih banyak lagi business model baru untuk kita nak membesar. Takkan semua benda atas saya. Banyak kerja tu Nazira. So kita pernah buka tau 10 cawangan under Marmin, under Al-Amin. Tapi kita tutup 3. Terduduk sekejap lah. Sebulan jugalah mental. Dia orang tahulah apa yang berlaku sepanjang sebulan waktu pindah tu. Keputusan saya marah-marah cepat. Kan, nak buang pekerja ni lah, nak buang pekerja tu lah, kan. Jadi macam-macam berlaku. Tapi itulah asam garam dalam menguruskan syarikat. Okay, so mungkin soalan last Nazira? Saya memang sangatlah terinspirasi lah dengan Encik Amin. Boleh tak Terima kasih. sharekan tips-tips macam untuk orang-orang di luar sana yang nak startkan bisnes, macam mana untuk jadi berjaya macam Encik Amin? Okay, saya takut sebenarnya bila kita cakap berjaya kan, sebab pada saya lah secara jujurnya belum mencapai apa yang saya nak. Sebab risiko perniagaan ni tinggi. Loss, bankrupt adalah benda yang kita tak boleh nak elak satu hari nanti. So macam mana kita nak elak adalah kita keep macam ni lah. Kita berkongsi dengan orang, kita bagi inspirasi mungkin untuk orang yang baru nak mengenali Marmin kan. So pada saya tips untuk terlibat dalam perniagaan adalah mindset lah. Mindset mesti betul. Sebab kalau mindset pekerja, jujur saya cakap Nazira, mindset pekerja berbeza dengan majikan. Majikan ataupun pemilik bisnes, dia kena ada satu hala tuju yang apa dia nak buat. Macam ni, kes ni. Marmin, santai Marmin. Saya sebagai majikan, saya tahu ke mana nak bawa santai Marmin ni. So berkemungkinan Nazira, mungkin, saya kata mungkin lah, ataupun Najibah yang pegang video, pegang handphone sekarang, fikir job selesai kan, job selesai balik rumah okey. Tetapi as a owner, dia mesti tahu kalau dia buat video ni, macam mana video ni nak di-channelkan, apa impact video ni, berapa tahun lagi apa yang akan berlaku dengan video ni, kesan pada video. Contohnya kan, ni hari ni kita pakai mic. Dulu kita tak ada mic tau, kita pakai wayar macam ni. Boleh tengok video-video kami sebelum ni kan. Lepas tu kami pun ada lampu juga kan, belakang ni tak ada dulu ni. Sekarang kita ada bajet sikit, kita buat branding kan. Ni ada bilik pun selesa kan, ada aircon, tak ada orang ganggu kan. Dulu kita buat dekat office. So pada saya, fasa-fasa kehidupan ataupun fasa-fasa bisnes tu kita kena lalui. So get ready mentally, mindset mesti betul apa yang kita nak jadi selepas ini. Then of course, lain orang, lain punya laluan kerjaya dia, lain dia punya hala tuju hidup dia. Jadi tak payah nak tiru orang. Saya tak tiru rakan-rakan saya Nazira. Dia nak pergi bawa farmasi dia cepat-cepat, laju-laju, pergilah. So saya akan dengan cara saya, dengan style saya, mungkin lambat, mungkin laju juga setengah perkara.
So follow kita punya hala tuju ke mana kita nak bagi. Setkan hala tuju, setkan apa yang kita nak jadi. Lepas tu bersedia. Andai kata kita nak bagi brand kita disegani, kan, dipercayai. Jadi apakah step-step yang kita kena buat? Itulah yang saya kena tonjolkan diri, kena bercakap dalam video, kan, kena bagi kesedaran supaya orang terus support jenama perniagaan kita. Okay, panjang lagi sebenarnya, tapi masa suntuk nanti banyak sangat orang tak tengok video kita, Nazira. So ini pun dah 15 minit tak salah saya, kan. So biasanya kita tengok video 5 minit lah. 3 minit sebenarnya. 3 minit kita boleh tengok video pendek. Dah lama tu kita macam nak tahu lebih lagi. Okay, so itu saya, Nazira. Terima kasih untuk sesi pertama 2023 Santai Marmin. Nanti kita akan berkongsi lagi tentang topik-topik yang best, tentang general apa yang berlaku di persekitaran kita melibatkan farmasi dan kesihatan, Nazira. Okay, bye-bye. Terima kasih. Okay.